Salam sejahtera saya ucapkan kepada pihak universiti, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi. Saya akan memulakan video ini melalui pengenalan diri saya. Nama saya Teh Siak Ning. Saya berumur 19 tahun dan juga berasal dari Johor Bahru, Johor. Saya merupakan bekas pelajar SMK Taman Pelangi Indah dan juga pelajar jurusan sains untuk SPM 2020. Sekarang ini, saya melanjutkan pelajaran saya di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan untuk sesi 2021 serta 2022. Saya amat berminat untuk melanjutkan pelajaran saya di Universiti Malaya bawah subjek Actuary Science. Sebab utama saya memilih program ini adalah kerana saya amat menyukai matematik dan juga ramalan. Dengan menggabungkan kedua-dua minat saya yakin bahawa Actuary Science merupakan subjek yang paling sesuai untuk saya. Selain itu, subjek Actuary Science di UM telah memperkenalkan banyak peluang untuk saya menjalankan internship untuk mendapatkan pengalaman. Selepas tamat pengajian, saya akan meneruskan perjalanan untuk mengambil ujian IFOA ataupun SOA untuk menjadikan diri saya sebagai seorang actuary yang diiktiraf dalam bidang ini. Seterusnya, antara pelibatan saya di sekolah dari segi kepimpinan ialah saya pernah menjadi pengerusi serta ahli aktif bagi Persatuan Pembimbing Rakan Sebaya dari tahun 2017 sehingga tahun 2020. Terkini, saya merupakan naib setiausaha bagi Persatuan PAL KMNS sesi 2021 serta 2022 dan juga merupakan seorang peserta bagi program PAL peringkat kebangsaan pada tahun 2021. Saya telah mendapat sebanyak 10 A dalam SPM 2020. Di samping itu, saya juga pernah mengetahui aktiviti peringkat antarabangsa bawah anjuran NGO dan saya telah menjadi seorang pelancong kamp di Cambodia bagi tahun 2018 serta tahun 2019 dan juga perancang kamp di Indonesia pada tahun 2018. Justru itu, saya juga berharap dapat menyumbangkan jasa untuk menjadikan negara kita sebuah negara yang kekurangan risiko selain dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku kepada negara yang saya cintai ini. Isu semasa yang ingin saya bincangkan pada hari ini adalah tentang ancaman dalaman yang berlaku kesan daripada aktiviti pembalakan yang tidak terkawal dan akan mengancam keselamatan dan kesihatan persekitaran. Contoh terdekat adalah pada hujung Disember 2021, negara kita telah mengalami kerugian jutaan ringgit disebabkan oleh banjir besar yang melanda Malaysia. Banjir ini telah merosakkan infrastruktur tempat yang terlibat. Beberapa pelabuhan utama dan lebuh terpaksa ditutup. Hal ini telah menyebabkan orang awam terkandas dan juga terdapat beberapa kemalangan jiwa dan mangsa yang hilang direkodkan. Bencana banjir ini adalah salah satu banjir yang paling teruk pernah melanda di Malaysia selepas banjir besar 2014. Kajian telah mendapati bahawa salah satu punca banjir adalah disebabkan oleh aktiviti pembalakan yang tidak terkawal. Hutan memainkan peranan penting dalam mengawal aliran air di permukaan bumi kita. Hutan tropika seperti yang terdapat di Malaysia adalah kawasan tadahan air. Hal ini bermakna apabila hujan lebat melanda, air akan diperangkap ataupun ditada oleh hutan serta tumbuh-tumbuhan. Aktiviti pembalakan yang dilakukan untuk tujuan pembangunan akan menyebabkan tiada hutan ataupun tumbuh-tumbuhan untuk menada air. Hal ini akan mempercepatkan kebanjiran. Selain itu, kawasan-kawasan tanah rendah telah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Ada juga anak-anak sungai yang ditimbus untuk menjadikan tapak pembangunan. Aktiviti-aktiviti ini merupakan faktor berlakunya banjir. Banjir berlaku apabila hutan-hutan serta tumbuh-tumbuhan tidak dapat menada kesemuanya air. Air itu akan kemudian mengalir di atas tanah perketaan. Air ini tidak dapat ditampung oleh aliran sungai ataupun kolam semula jadi serta kolam buatan manusia.
Jika dahulu anak-anak sungai dan lembah dijadikan kawasan aliran air, kini kawasan tersebut dapat ditimbus dengan tanah. Apabila hujan menurun, air akan mengalir dari kawasan bukit ke kawasan rendah dan seterusnya bertakung. Lama-kelamaan, air akan bertambah dan banjir kilat akan berlaku. Namun begitu, pembalakan bukanlah satu-satunya punca untuk berlaku banjir. Salah satu faktor yang boleh dipertimbangkan adalah perubahan iklim serta cuaca. Banjir yang berlaku pada hujung 2021 itu adalah disebabkan oleh angin monsun yang datang daripada pantai Semenanjung. Pada masa yang sama, sebuah lekukan yang telah terbentuk akibat sistem tekanan udara atmosfera yang rendah di Selat Melaka. Masalah ini diburukkan oleh fenomena air pasang di tempat-tempat seperti Selangor. Selain itu, peparitan yang tidak mencukupi dalam banyak kawasan bandar juga telah meningkat kesan daripada hujan lebat. Masalah banjir yang sering melanda bandar adalah disebabkan oleh kekurangan sistem peparitan yang dibina serta ianya terlalu cetek ataupun kecil. Jumlah air yang banyak mengakibatkan air akan melimpah keluar daripada parit dan mengakibatkan banjir kilat berlaku. Di samping itu, banjir merupakan bencana yang sangat biasa berlaku. Jadi, pembalakan tidak merupakan punca utama untuk berlakunya banjir. Justru itu, dapat disimpulkan bahawa walaupun kesan pembalakan bukanlah punca utama berlakunya banjir, kesan pembalakan masih lagi membimbangkan kerana memberikan kesan negatif kepada keselamatan dan kesihatan persekitaran. Sebagai penutup, saya berharap saya dapat diterima sebagai mahasiswi universiti pilihan saya berdasarkan kualiti dan juga pengetahuan isu semasa yang saya telah kongsikan tadi dalam video ini. Pihak universiti boleh menghubungi saya melalui nombor telefon ataupun email yang saya sertakan. Sekian, terima kasih.